السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, pertama kali syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayah daripada Allah, kita boleh berkumpul pada malam ini. Malam ini kita akan muzakarah surah Al-Ahqaf dalam juz 26. Al-Ahqaf nama bagi satu tempat yang ada landep di negeri Yemen. Ahqaf ni mengikut ahli tarikhnya ialah tempat kediaman kaum Ad. Kaum Ad ni Allah Subhanahu wa taala hantar seorang rasul, iaitu Nabi Hud alaihi salam. Suratul Ahqaf adalah surah Makkiyah. Kebiasaan kalau dalam surah Makkiyah nak kecek berakidah, nak isbatkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, nak kecek pihak masalah akhlak, pihak hari kiamat, hari bangkit. Tu tabiat surah Makkiyah. Itu Ahqaf ni adalah satu tempat di negeri Yemen. Mengikut ahli tafsirnya, kata Ahqaf ni tempat pasir bongok tinggi tapi tidak sapa ke jadi bukit, mengikut pendapat Al-Mawardi. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala meletakkan kediaman kaum Ad. Kaum Ad ni Allah Ta'ala hantar seorang rasul, namanya Rasul Nabi Hud alaihissalam. Mengikut ahli tafsirnya, Ad ni anak bagi Iram. Iram anak Aus, dan Aus ni adalah anak bagi Sam. Mengikut ahli tafsir dan ahli sejarahnya, kata Sam ni adalah salah satu daripada anak Nabi Nuh alaihissalam. Anak Nabi Nuh yang ada 4 orang. Kita ngaji dah 3 orang beriman, 1 orang lagi ni kafir, kama tergelar dalam buah besar di masa Nabi Nuh alaihissalam. Salah satu daripada anak Nabi Nuhnya 4 orang, 3 orang yang tinggal: Sam, Ham, Yafith. Adapun hak tergelar tu, kata ahli sejarah seperti Ibn Kathir, katanya nama Kan'am. Kan'am ni kafir, gelar lagi sekali dengan aibah. Maka 3 orang daripada anak Nabi Nuh alaihissalam inilah tempat usul asal gulungnya manusia. Sam asal gulungnya kabilah pada orang Arab. Kabilah Arab semua berasal pada keturunan Sam ni lah. Yang kedua Ham. Ham ni daripada asal keturunan Habasyah, orang kulit hitam. Semua kulit hitam berusul asal pada Ham. Dan pula Yafis, asal keturunan daripada orang Roman ataupun kulit-kulit kuning seperti fok kita ni mari semua. Berasal 3 golongan ni lah berbiaknya manusia.
Kemudian ni Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan dia, satunya dari segi harta. Kaya golongan kaum Ad ni. Dari segi tubuh badan dia, Allah Taala kekuatan dia hingga besar gagah dia, tidak ada manusia seperti dia segi bijak. Dan golongan kaum Ad juga ialah golongan yang Allah Ta'ala kepanaya dia, istimewa dia, boleh buat bina tinggi yang tak biasa dibina dan dibuat oleh umat-umat sebelumnya. Sebagaimana mana Allah Ta'ala terang dalam surah Al-Fajr, Irama Dhatil Imad alladhi lam yukhlaq mithluha fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad fa sabba alaihimul azab. Iram asal pada pok dia tadi, anak Iram. Maka ambil setengah daripada ahli tafsir katanya Ahqaf ni juga dinamakan Iram kerana ambil daripada pok Ad tadi, maka jadi nama tepat juga. Maka golongan Ad ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr, satu golongan manusia yang pandai wak bina tinggi dia. Kalau kita ngaji dalam surah Nabi Sulaiman ke, raja di masa Nabi Sulaiman tu buat istana ni, di atas ni kaca, di bawah ada air, hingga sampai Raja Balkis sewaktu mana mari mengunjungi Nabi Sulaiman, dia perasa kata jalan tak air sising ke. No ya kata tamadun, kemajuan masa dulu tu canggih dah. Kalau kita main internet, cuba pergi search kelih kaum Ad, lalu ni kita akan ada lagi asar dia, kesel-kesel dia, bangunan dia yang Allah Ta'ala umat akhir zaman boleh kelih sebagai jadi ibrah, jadi pengajaran. Apabila Ad, Allah Ta'ala kepandaian dia, tubuh badan dia kuat, gagah, pandai, boleh buat bina sampai pahak bukit, boleh buat bina yang tidak biasa ada umat sebelumnya. Lam yukhlaq mithluha fil bilad, di dalam negeri buat bina paling tinggi. Tetapi dengan apabila Allah Subhanahu Wa Taala bui kepandaian kepada dia, kekuatan kepada dia, maka kaum Ad tadi takabur, timbul takabur. Takabur sebagaimana yang Allah Ta'ala terang dalam Al-Quranul Karim, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Takabur dah lah apabila Allah Ta'ala kekuatan, kekayaan, kebijaksanaan ning sifat manusia, maka lem toeng terlupa kepada diri, kata sebenarnya kepandaian, kekayaan tadi itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga siapa megah dia, takabur dia, nyetelah tubik daripada mulut dia, man asyaddu minna quwwah, siapa dia lagi nak kuat, nak gagah, nak bijak seperti kami? Tak ada. Apabila lepas pada tu Allah Ta'ala hantar Nabi Hud AS untuk pergi dakwah kaum Ad, tak saya terima dia. Tak saya terima dakwah Nabi Hud AS supaya mentauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berkali-kalilah Hud AS berdakwah kaum dia supaya mengibadatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada ibadat kepada benda, kekayaan, dan tinggal sifat takabur yang bermegah di dalam diri tadi, supaya klik kembali kepada Allah Ta'ala taksir. Lalu itulah kaum Ad tadi, lepas pada tu minta Hud, mana
Hak mu duk janji kata Allah Ta'ala ni nak azab puak kami. Minta nak azab. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas sadiqin. Bukan sekadar dia tidak terima dakwah Nabi Hud alaihissalam, bahkan dia berejek-ejek, "Hei Hud, kamu datang menjumpai kami supaya nak memalingkan kami, nak memesongkan kami daripada kami diibadatkan kepada Tuhan kami beratus tahun marilah. Supaya ibadat kepada Tuhanmu ke?" Beginilah jawab orang-orang kafir, orang-orang ingkar di setiap zaman dan tempat. Begitu sebab tu Allah Ta'ala sebut di dalam Quran banyak sekali. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'una aba'ana walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'un wa la yahtadun. Apabila dikata kepada mereka, ikutlah ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bagaimana kaum ingkar? Dia jawabnya, qalu bal nattabi'u, kami nak ikut apa yang dibawa oleh datuk nenek moyang kami, walaupun benda yang dia ikut tadi dengan tidak tahu, dengan tidak mengerti, dengan kejahilan, tapi dia tetap nak ikut. Apabila dia minta supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala segerakan azab kepada dia, lalu tu pada satu hari dia ni pakat gi puja berhala dia pergi sama. Maka dengan permintaan dia, dengan mengejek dia, dengan tolak dia agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan pun hatta azab mari. Peringkat pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyawi kemara mari tiga tahun. Pohon kayu yang biasa ada buah yang subur jadi kering. Binatang ternak ke dia yang subur, yang duk beranak tiap-tiap tahun, maka jadi buting, kering, tak beranak mapuh dan sebagainya. Apabila duk kemara 3 tahun pohon kayu pun mapuh, binatang ternak ke ni tidak beri hasil sebagaimana setiap-tiap tahun duk boleh, maka kaum dia ni tu nyewak pecum jai lah, wak pitikam jai, gi puja berhala besar dia supaya nak minta hujan juga dia pun wak pitikam besar minta hujan. Sewaktu dia duk puja berhala tadi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah kepada malaikat, maka terdengarlah suara pada langit. Suara mai pada langit, nak hujan. Wahai manusia, kamu berhajat kepada awal Taiwan ni. Ada 3 Taiwan yang aku nak hantar mari. Taiwan putih, Taiwan hitam dan merah. Pilihlah kamu nak cahaya warna mana. Maka 70 orang daripada pembesar-pembesar kaum pada masa tu, iaitu Allah ni Rata Menteri lah, dalam kerajaan dia, pakak bersepakat nak Taiwan warna hitam sepah hujan lah ni. Jawab nak awal warna hitam. Tak ada apa, duduk lepas pada dia wak pitikam puja dia siap dah, Allah Ta'ala hantar mari pakak suka habis, gembira dia. Kerana apa? Kerana hujan nak mari dah. Lalu tu pergi cari Nabi Hud alaihissalam. Hud, mana kamu kata Tuhan nak mari azab? Ni hujan nak mari dah ni. Maka Hud alaihissalam jawab atau, hei kaumku, yang kamu kelih Taiwan hitam ni bukan Taiwan nak turun hujan. Ini adalah alamat azab yang Allah Ta'ala nak hantar mari pada buat kamu.
maka dia tak percaya. Lepas pada itulah Allah Ta'ala hantar azab mari, iaitu angin sarsar. Fa amma thamud fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jaz nakhlin khawiyah. Hatta angin sarsar lah ni kita nak tak nama apa, tak ada gapo, angin tu lah. Angin yang pernah membinasakan kaum Hud alaihissalam, angin yang pernah membinasakan kaum Ad alaihissalam, iaitu angin yang terlalu sejuk, masuk ke dalam daging, masuk ke dalam tulang. Kata ulamanya dan ahli sejarah, dia patah tekak tu seperti pohon tamar. Kan Allah Ta'ala banding itu, kemudian Allah Ta'ala hantar angin sarsar mari 7 hari 8 malam. 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Maka kaum Ad mati berkelapa dawa seperti pohon tamar tumbuh. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kata ahli sejarahnya, pala dia tu jadi patah tu kan. Suku ni. Habis. Ning azab yang Allah SWT hantar kepada orang yang deraka dan petisi agama Allah SWT. Itu Ahqaf. Nama satu tempat iaitu kaum Ad. Kita boleh dengar sikit sebanyak kisah kaum Ad bersama dengan Nabi Hud alaihissalam. Kemudian kita tengok sikit boleh 2-3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Hamim. Huruful muqatta'ah, iaitu ha mim. Huruf yang kita baca pandak 5 ekor semua kan, kita ngaji tajwid. Hayyun taharun, ha ya ta ra, hayyun taharun, 5 ekor. Itu huruf hok baca pandak. Ataupun kalau kita ngaji tajwid juga mad jaiz mukhaffaf harfi. Mim ni harakat ke? Wallahu ya'lamu bimuradihi. Adapun makna dia ada khilaf ulama tafsir. Kebanyakan ulama salafnya dia berpendapat bahawa Allah Ta'ala yang paling tahu tentang makna huruful muqatta'ah, dan termasuk daripada ayat mutasyabihah, iaitu huruf muqatta'ah di awal-awal surah. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, ataupun Al-Quran yang diturunkan daripada Allah Al-Azizil Hakim. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala telah mengakui bahawasanya Al-Quran adalah diturun daripada Allah Subhanahu wa taala. Tunggal yang mengaku kata kitab dalam agama tu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut tidak ada agama dalam dunia ni yang tuai agama baik, Tuhan bagi agama baik, yang mengaku kata kitab bagi agama dia diturun pada Tuhan, tak ada. Melainkan Allah Subhanahu wa taala satu tunggal yang mengaku kata Al-Quran diturun daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mana yang menurun Al-Quran?
Al-Aziz dan Al-Hakim. Dua sifat ni penting benar hubung dengan Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Satu, Al-Aziz, Tuhan yang maha gagah perkasa. Yang kedua, Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Gapo di sini? Nak menunjuk kata Al-Quran yang kita dak baca mari daripada Tuhan yang maha gagah. Gagah Allah Ta'ala segi kejadian. Gagah Allah Ta'ala dari segi pentadbiran. Gagah Allah Ta'ala dari segi pengurusan. Gagah Allah Ta'ala dari segi kejadian. Bermakna Al-Quran tidak boleh siapa dia nak mengalahkan. Kenapa? Karena Tuhan yang menurut Al-Quran itu adalah maha gagah. Kalau kita learning tak, kalau kita pergi beli satu perkara, tengok di Johor bagi mana, kereta baik duit, baik pergi mari mana Johor. Kalau mari Amerika, bumbak tu kuna phap bagi tiap-tiap apa ni tempat keluar dia. Jihad ni kalau mari sini maknanya asli, original. Kalau mari sini makna taklidi. Al-Quran yang Allah Ta'ala sebut dua sifat ni bermakna Al-Quran yang datang daripada Tuhan yang maha gagah tidak boleh mengalahkan. Sebab itulah beberapa cabaran tentang Al-Quran jak dulu hingga sampai lah ni tidak ada siapa pun yang boleh wak mari seperti Al-Quran walaupun satu ayat. Walau di sana ada orang dok dakwa bahawasanya jadi nabi seperti Musailamatul Kazzab, cuba-cuba nak mendatangkan Al-Quran ataupun kitab seperti Al-Quranul Karim dengan apa ni surah Ad-Difda misalnya, Ad-Difda wa ma adraka mal difda. Hei kata, adakah kamu tahu apa dia kata? Maka jadi reng taluk. Duk mikir bukan orang tamada tu Musailamah ni. Orang bijak. Hingga sampai dakwa jadi nabi. Maka duk pisah juga nak tang supaya nak kuapku dengan pendustaan dakwa dia. Tu baik surah kata ya. Maka apabila orang dengar jadi budak-budak pun jadi nak suka. Tu bukan orang tamada lah tu. Duk cuba-cuba nak karyakan sebuah kitab nak wikuapku setara-tara dengan Al-Quranul Karim supaya nak menyokongkan dakwa bohong dia. Maka tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala cabar Al-Quran, jika kamu ada sok tentang Quran, fa'tu bi surah, wangi seperti Quran satu surah. Fa'tu bi asywarin, wangi seperti Quran 10 ayat. Bimislihi seperti Al-Quran, maka hingga sapalan tidak lagi. Jak dulu sampai sekarang. Kenapa? Kerana Quran datang pada Al-Aziz, Tuhan yang maha gagah. Al-Hakim, yang maha bijaksana dari segi hukum hakamnya, bijaksana dari segi pentadbirannya, bijaksana dari segi perkataannya, bijaksana dari segi perbuatannya. Maka dua sifat ni sifat penting yang menunjuk kata yang menurunkan Al-Quran tidak ada seada dalam dunia orang boleh nak mengalahkan Al-Quran. So yang kita boleh sini. Yang keduanya ayatus sifat, ayat berhubung dengan sifat Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak pergi tentang sifat Allah Ta'ala? Maka tentang sifat Tuhan, ulama ahli tafsir sama ada sejak dulu hingga sekarang, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kepada zaman sahabat alaihi sahabat ridwanullah alaihim, dan mari pula zaman at-tabi'in, anak murid sahabat dan anak murid bagi anak murid tabi'in, termasuknya Imam Pak
mula pada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, semua amirruha kama ja'at. Mereka itu lalu tentang ayat sifat sebagaimana datang ayat. Sebagaimana Nu'aib bin Hammad Syekhul Bukhari, tu Imam Bukhari kata, man berhubung masalah ayat sifat, man jahada bima wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Siapa dia ingkar, tolak tentang ayat sifat sebagaimana datang ayat, sebagaimana sifat yang telah telah menyifatkan oleh Allah Ta'ala akan sifat dia, maka ia keluar pada agama. Sebab tu berhubung masalah ayat sifat, kerana tidak ada siapa yang boleh kelih Allah Ta'ala. Hingga sampai Nabi Musa AS pernah nak minta nak kelih Tuhan kan, naik tak bukit judi, fa iza tajalla, apabila Allah Ta'ala buka, maka tak kuasa Nabi Musa AS, kerana Tuhan jadi manusia di atas dunia ni kekuatan, tak kuasa nak pergi kelih wajah Allah Ta'ala. Di dunia ni kita ni bukan dijadi untuk nak kelih Tuhan tak. Pitah Nabi Musa. Kalau lah kata ulama, kalau Nabi Musa tak ada pitah gitu, hancur Nabi Musa. Karena kuatnya wajah Allah Ta'ala. Tapi hari akhirat esok, nikmat yang paling tinggi sekali, yang paling ahli syurga ni senang hati sekali boleh kelih. Hei ahli syurga, aku nak tambah lagi nikmatku kepada munak dak. Maka jawab ahli syurga, pada dah, cukup dah, ni nikmat syurga yang aku dapat miliki. Maka Allah Ta'ala buka hijab pada hari akhirat esok, boleh kelih. Maka apabila ahli syurga semua kelih, wajah Allah Ta'ala pakai tasbih belakang. Tentang ayat sifat, ulama salah dia tak 3 kaedah. Semua sifat yang Allah Ta'ala cerita hak sifat dia di dalam Quran Al-Karim, semua sifat yang Nabi SAW cerita hak sifat Tuhan di dalam hadis dia. Satu, kita kena isbat ataupun al-iman, kena beriman dengan semua sifat. Nak kita tahu satu sifat, ambil satu sifat tak boleh. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kamu nak beriman dengan setengah ayat, nak tahu setengah ayat tak boleh. Kena beriman semua. Nah ayat jak di kita duk ngaji dah wujud kidam, wujud satu, sifat nafsi, kita duk ngapa belaka dah kan. Semua kena beriman semua. Kita tambahkan lagi sifat-sifat lain lagi yang Allah Ta'ala royak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis sama. Banyak lagi sifat Allah Ta'ala kena beriman semua. Tak boleh nak beriman setengah, tak setengah. Satu, kena isbat, kena mengaku kata sifat ni ada pada Allah Ta'ala semua. Mengaku sudah dah, beriman sudah dah. Tafwid, kena pakai kaedah tafwid. Tafwid kena serah hakikat sifat kepada Allah Ta'ala. Ada Tuhan, ada yang selayak patut ngezak Tuhan Maha Mulia. Gagah Tuhan, gagah yang selayak patut ngezak Tuhan Maha Mulia. Dengar Tuhan, dengar yang selayak patut ngezak Tuhan Maha Mulia. Kalau kita ngaji dulu pun sifat 20 sifat tu. Kidam sedia Tuhan, sedia yang selayak patut ngezak Tuhan Maha Mulia. Dua, kena tafwid, kena serah hakikat ada, hakikat gagah, hakikat kuat, hakikat dengar, hakikat lahak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaifiat kita tak tahu. Kan Tuhan tak ada ayat. Kalau Tuhan ayat tak apa, Tuhan tak ada ayat. Yang ketika kena tangzih, kena membersihkan Allah Ta'ala daripada menyerupai sekalian baharu. Masuk dari ayat atau laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Ataupun kita ngaji itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala menyalahi dengan sekalian baharu, tidak serupa dengan makhluk. Ya sifat Allah Ta'ala, zat Tuhan qadim azali, kita baharu. Qadim dengan baharu tu tak serupa dah. Apabila qadim dengan baharu tak serupa, macam mana sifat yang lagi serupa? Sama-sama baharu lagi tak serupa.
kita tak serupa. Sama bahu, bukit. Kaki bukit kaki kita serupa tak serupa. Pas serupa nama serupa. Telinga puyuk ni kita tak serupa. Mata kita mata pukat tak serupa. Tangis sikar tangis kita tak serupa. Ning sama bahu. Tidak serupa, apatah lagi qadim dengan bahu. Lepas tu nama serupa kata ahli balaghahnya kan Allah Taala sebut dalam satu ayat. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka ahli balaghah tahu apa? Boleh Allah Taala hipung dalam satu ayat isbat dan nafi. Laisa kamitslihi syai' isbat, nafi, wa huwas samiul basir ayat isbat. Tadi tolak atau Tuhan tak serupa dengan bahu. Nanti Allah Taala isbat kata dia ni dengar, dia lihat. Kata ahli balaghahnya sebab Allah Taala dihipung dalam satu ayat nafi dan isbat menunjuk kata Allah Taala dengan bahu ni serupa segi nama saja. Kita dengar, Allah dengar. Kita lihat, Allah lihat. Kita ada, Allah ada. Tapi ada kita dengan ada Allah Ta'ala tidak. Mukhalafatuhu lil hawadith tak serupa. Ada kita berarak jisim, tokoh, boleh rasa, boleh jamuh. Ada Allah Ta'ala, ada yang solayak patut dengan zat Tuhan Maha Mulia. Habis sud kita. Tak ada nak kecek banyak. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikirlah kamu tentang kejadian Allah Ta'ala, jangan kamu berfikir tentang Allah. Habis. Pakai kaedah ni semua sekalian sifat Allah Ta'ala. Tuhan yang kita ada segi nama saja. Sifat Tuhan dengan sifat kita ada serupa dari segi nama. Hakikat dan kaifiat tak serupa. Kenapa? Kerana zat qadim dengan zat baru tak serupa sejak awal lagi dah. Sedia kala dah. Tuhan tak serupa dengan kita, bukan baru kita ada kita. Tak serupa kita tak sedia kala dah. Apabila qadim dengan baharu tak serupa, macam mana sifat dia nak serupa? Baharu sama baharu lagi tak serupa sifat. Hak ni pangah, hak ni tak pangah. Hak ni hitam, hak ni putih. Apa nak pergi serupa kat mana? Sama baharu, anak tu baik tak serupa dah. Perangai anak tak serupa dah. Hak ni kena putih, hak ni kena hitam. Bah, dengan qadim nak pergi banding ke mana? Siapa dia pergi lagu ni? Nabi pergi lagu ni semua. Sahabat 100,000 lebih begini. Pas takwil boleh takwil tak ada apa. Bila boleh takwil? Apabila ada dalil, ada qarinah. Sebab kita duk ngapa dah kan, kita pun duk ngapa juga. Tarikh takwil sarful lafzi an ihtimalir rajih ila ihtimali marjuh li dalilin yaqtarinu bihi. Paling ke mana asal gi ke mana marjuh hadaih sikit ni kerana ada dalil dan qarinah. Apabila ada dalil dan qarinah, maka takwil. Seperti salah ada takwil. Takwilnya Nabi Musa kan wa ruhum minhu. Wa ruhum minhu Nabi Isa, maaf bukan Nabi Musa, Nabi Isa. Setengah daripada rohnya. Itu Nabi Isa hak ni. Orang Yahudi dok pergi kata Nabi Isa alaihissalam anak Allah Ta'ala sebab setengah daripada roh. Kenapa? Kerana dia kita takwil sini dia pakai min lil ba'du. Min makna setengah. Apabila setengah pada roh Allah Ta'ala, maka anak Tuhan lah. Setengah pada Tuhan. Tapi salah kita takwil. Wa ruhum minhu, min sini bukan makna lil ba'du dak, tapi min lil ibtida'. Wa ruhum minhu min arwahin khalaqahu Allah. Setengah pada roh daripada beberapa roh yang Allah Ta'ala jadi. Kita ada alam arwah kan. Apabila ada dalil kau tak boleh tak ada. Apa kita tahu? Tu yang mudah-mudah. Ra'aitu asadan yusalli fil masjid. Aku tengok seekor singa. Aku tengok singa dah semaya dalam masjid. Satu ayat lagi. Ra'aitu asadan fil ghaba.
Aku tengok singa dak dalam hutan besar. Ra'aitu asadan, singa ataupun rimah singa dak semaya. Ini ada kerana kan singa mana semaya. Semaya ni orang. Ke itu kita awis itu sebab ada kerana. Semaya ada kerana. Jadi singa semaya tadi bukan singa semaya. Rajulun syuja', lelaki yang berani, sifat dia sebagai singa. Maya. Takwil boleh ni, ya ada kerana. Pas tadi nak pakai makna asal dia. Kenapa? Kerana tadi saat itu dak ada hutan, singa sungguh ada hutan. Itu boleh takwil jika ada kerana dan ada dalil. Maka ulama salah dia tak kaedah siap-siap dah. Berhubung masalah ayat sifat, dia kita ngaji ayat sifat kena pakai 3 kaedah hadis. Satu, kena isbat kata sifat ni ada bagi Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala menyifatkan akan sifat dia. Gagah. Kuasa yang selayak patut dengan zat Tuhan yang Maha Mulia. Yang kedua, kena tafwid, serah hakikat kaifiat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, kena membersihkan Allah Ta'ala pada sekalian baharu. Payah tak ada payah apa. Ada kena paling apa sifat Tuhan. Duk gamar apa ya? Tuhan bukan dia baharu. Pahala ayat ni gambar seperti makhluk. Tuhan bukan makhluk, duk gambar seperti makhluk apa? Auzubillah ta'ala. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Duk bisik syaitan. Okey, sudah cerita. Dah. Habis. Ni Allah Ta'ala nak ayat yang menurunkan Al-Quran Al-Karim pada Allah Ta'ala. Yang kedua, ayat yang kedua, kita boleh ke apa sini? Satu, kita boleh tauhid rububiyah. Yang tauhid rububiyah ialah menyatukan Allah Ta'ala di segi kejadian. Dah boleh. Dan ayat sifat sini kau boleh. Tentang tauhid asma' was sifat tu boleh. Yang kedua, ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Ma khalaqnas samawati wal ard. Allah Ta'ala tidak jadikan langit dan bumi dan bagi di antara langit dan bumi Tuhan jadi juga tu. Illa bil haq, melainkan dengan kebenaran, ada tujuan. Dulu kita duk balah kan ambil dulu. Baina dia jadi. Langit tu jadi, bumi tu jadi, baina antara dia jadi. Tu ayat ada wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma, di antara tu jadi juga. Apa bukan lama buat kita duk balah ambil dulu ni. Ni dah. Sirak dah. Tu ayat Al-Quran ngaku sendiri kata Allah Ta'ala jadi sebalah dah buat kita dah. Wa ma bainahuma, dan bagi di antara Tuhan jadi juga. Wapa as-sama Allah Ta'ala sebut dengan lafaz jamak. Tapi bumi dengan lafaz mufrad. Kata ulama tafsirnya, sebab langit ni banyak lapis sungguh. Lepas tu banyak lapis dia ni ada jarak. Nak pergi lapis tamu, lapis 2, lapis 3 tu pakai masa. Jadi ada renggih. Bumi ada lapis serak, lapis dinding, lapis ni. Ada. Tapi oleh kerana dia depik, maka Allah Ta'ala sebut dengan lafaz mufrad. Apa kita lagi beli pemlapis berlapis dah. Tapi ya pasal tepik ahli kita ada ayat tu. Beli pun lapis 3 lapis, tak dah. Beli pun lapis keping ataupun sejung, kerana ia takut dah. Itu bumi kerana ia depik walaupun ada banyak lapis, maka Allah Ta'ala sebut mufrad, kata ulama setengah ulama tafsir. Adapun langit kan ada jarak. Langit tamu, langit 2, langit 3 yang ada jarak. Enggak. Lalu itulah Allah Ta'ala sebut dengan lafaz jamak. Nama jamak. Ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Illa bil haqq. Itu biasalah. Kita bayar dulu, baru kita sambung 10 minit lagi.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن حي على الفلاح حي على الفلاح sama sikit dah. Wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Ulama tafsir wi makna kecuali dengan kebenaran ialah Tuhan jadi satu perkara dengan ada tujuan. Sebab ayat lain sebutnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan tidak jadi satu perkara dengan sia-sia. Asbab-asbab lain wa ma khalaqnas sama batila. Tuhan tidak jadikan langit sia-sia. Maknanya tiap perkara yang Allah Ta'ala jadi ada tujuan. Wa ajalin musamma, ada masa dia. Hingga siapa ummah ni ada walikulli ummatin ajalun. Tiap-tiap umat ada masa dia. Umat ni menduk siapa taran ni jadi siapa taran ni Allah Ta'ala peracur lagi. Dulu ke safak Soviet ke kita mudah nampak. Jadi gasi oleh dunia sekali dengan Amerika ke.
Sahabat Soviet Tuhan peracuk dan tinggal hal-hal kecil-kecil. Dan beberapa ummah dah sebelum daripada kita dihancur sebab ia ada masa terhad dia. Fa aktsaruhum fiha al-fasad fasabba alaihimul azab. Apabila dia banyak kejahatan dia, fasad dia, kerusakan dia di atas dunia, maka tunggu masa binasa Allah Taala mai bila. Sebab tu diri semua kita sendiri bukan hak kita dah ni. Tuhan jadi tuan star, tak mengaku kita betul. Hingga siapa tubuh kita ni bukan milik kita juga. Siapa masa dia Tuhan ambil pergi. Setengah orang Allah Taala ambil pergi sekat-sekat dulu. Kaki sebelah dulu, tangan sebelah dulu ada. Ambil tangan dulu. Setengah orang ambil pergi tak sampai kelih dah. Tak ada tinggal. Setengah orang bila ada lagi terencai. Ada tangan ada tapi tak boleh buat apa. Nak ikut kena hak ni ikut naik. Ada. Kenapa? Kalau hak kita boleh kontrol tapi tak. Dia tak hei tangan kanan buti ada dah mung. Betul? Angin ya. Sebab tu dia subuh tu kena beringat tu. Kita saya bangun tu. Mu teh tahan tak saya bangun kawe. Hati tidur lah mung, saya bangun. Tak bangun lah dia. Ada. Nak kila ke apa? Apa masa? Tak boleh bangun. Ingat Mesir dah saya. Bangun. Sebab tu kena ingat dah subuh-subuh tu. Kena bimbel tu ya, bimbel kata pasal bangun lah. Pasal bangun lah, tidur dah tak apa lah, pasal bangun tak ada apa. Tidur boleh mung. Pasal bangun apa bila? Tengok. Sebab tu bangun dah insyaAllah. Kenapa? Kerana bukan milik kita. Setengah orang Allah Ta'ala ambil. Kaki sebelah, tangan sebelah, bangun mana tak ambil. Tak ada ambil semua lagi, ada lagi tapi dia ekat-ekat doa tu dah. Tuhan ku dah. Letak klik lah. Siap molek. Pahal masa nyogi adi tak boleh buat gapo perkara tu, nak doa tu jadi katung sikit. Itu jadi ada api ni takutnya puja demo pula. Itu Tuhan tak ada buat. Kalau guna buat itu tak apa. Kalau orang agama lain puja dah. Misalnya gapo duk mati dah misalnya. Oleh gapo dah. Abang mai siuk sikit je bangun. Puja lah dah. Tok Muhammad tu set lah dah puja dah. Sebab tu tak jadi pasal tu. Po zaman dulu Nabi gapo ni? Nabi Isa kan? Mati dah boleh lagi berubah. Lelah ni puja demo lalu. Mata buta ke sapu senah, celak. Bala sapu senah, habis. Jadi buat pilihan eh. Jadi bala oleh ke sapu senah. Jadi kulit sama habis. Itu jadi pasal katun sebab tu anak dalam perut doa tak apa. Jangan dia tu bit luar. Doa dalam perut. Tak lawi sehat apa dia tu bit luar lidah ni misalnya. Nauzubillah tak ada mata misalnya. Doanya kita umur mata naik puja dah mu dak ni. Saya dah. Sebab tu doa dalam ni tak ada pihak kelih lagi. Doa. Tak gitu minta usaha, minta gapo. Walaupun buat musau kata anakmu ni butir mata tak ada. Nauzubillah min zalik minta jauh. Tapi selama mana tidak tubik. Duk oleh alam lain lagi, alam rahim lagi, tak tubik luar lagi. Doa. Ya Allah, Tuhan aku minta anakku sempurna, tak apa tubik. Tak ada pilihan ke apa, ada pihak boleh kelih lagi. Lepas tu dia kata, boleh hadi bomo silap baru ni. Muka duk sau duk silap banyak orang. Jatuh-jatuh tino jatuh. Sebab tu selama mana tak tubik luar lagi doa tak ada apa. Walaupun bomo sau dah, doa tu selah serabut perut doa Allah Taala. Minta Tuhan. Nah, itu ada masa terhad dia. Ajalin musamma. Siapa masa dia la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walaupun mendebas tang mana, gagah tang mana, ada amnak tang mana, siapa masa hancur dah. Ni manusia hak tu jadi sunnatullah lagu ni. Sebab tu kita Allah Taala wi sihat lagi ni, dah kita kena wi cuma sikit pakai. Wallazina kafaru amma unziru mu'ridun. Adapun orang kafir ni paling bulak tak seh. Gapo hak nabi hak mari maka tak seh. Sebab tu Allah Taala waktu azab. Maka sebab tu ayat ni satunya kita boleh tauhid rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Tauhid kita ngaji dah akidah nak sempurna kena empat. Satu
kena berimej tentang ilahiyah, kejadian Allah Ta'ala, ketuhanan Allah. Kena berimej tentang ketuhanan Allah. Tuhan jadi, Tuhan semua. So, yang kedua, kena berimej tentang an-nubuwah, kenabian dan kerasulan para rasul semua. Yang ketiga, kena berimej tentang ghaibiyah, alam gaib semua. Syurga, neraka, malaikat, alam gaib, kena berimej semua. Hal ikut Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat, kauniyah, alam sekitar. Alam sekitar ni adalah kejadian Allah Ta'ala untuk nak mengasahkan kekuatan dan kejadian Allah Ta'ala. Apabila sempurna pak cawengan ni, maka sempurna tauhid kita. Hak kita ngaji tu, tu aja tu baik tiga kan. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Hak ni pada umum dari segi akidah. Pak ulama hak pasal baru ni kan, ulama ma'asif dia bagi pada pak dan dari segi akidah. Satu, uluhiyah, ketuhanan Allah. Yang kedua, berimej tentang nubuwah, kenabian dan kerasulan rasul. Yang keempat, ghaibiyah, berimej tentang alam gaib, semua datang pada Quran dan hadis. Yang keempat, kauniyah, alam sekitar. Tuhan jadi ini untuk nak jadi dalil kekuasaan dan kejayaan Allah Ta'ala. Tu empat perkara tu maka sempurna. Maka alhamdulillah kita boleh ngaji, dan kita dalam 2-3 ayat daripada surah Al-Ahqaf, insya-Allah lain kali kalau kita ada masa kita mari sambung, dan kita boleh ngaji tambah learning surat tafsir ke apa, bahasa Melayu, bahasa apa, kita ngaji tambah insya-Allah taala. Maka sekadarilah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.